distribution. Okay, kita lihat example 5. Okay, so the random variable x has a normal distribution with mean and variance. Okay, so kita tak tahu mean dan juga variance. Okay, selalunya diberi kan. So, kali ni kita tak diberi mean dan juga variance. Variance tu kuasa 2 bukannya 2 tu kat bawah. Betul kan Boleh ke? Okay, given that px greater than 25.512 is equal to 0.3594. So ada maklumat pertama, dia kata probability yang pertama ni bersamaan dengan 0.3594. And then ada maklumat kedua. Okay, maklumat kedua iaitu px less than equal to 16.104 is equal to 0.0301. Okay, so ada dua maklumat dan ada dua unknown yang kita kena cari, iaitu mean dan juga variance. Boleh? So bila ada dua unknown, obviously mesti ada dua equation. So kita ada dua maklumat, bermaksud dua maklumat ni akan menjadi dua persamaan. Okay, so macam mana kita nak buat tu? Okay, kita last time saya dah ajar normal. Kita diberikan dalam bentuk variable x, kita kena tukar kepada bentuk z, variable z, betul? Macam mana nak tukar daripada x kepada z? Kita kena buat proses standardizing menggunakan formula iaitu x minus mean over standard deviation. Okay, so benda yang sama kita apply. Okay, so daripada maklumat yang pertama ni saya keluarkan iaitu px greater than 25.512 is equal to 0.3594. Okay, so langkah pertama, untuk saya dapatkan persamaan dia, saya kena tukarkan variable x ni menjadi variable z. So apa yang perlu saya buat? Saya perlu buat apa? Standardizing. Okay, tetapi kita ada problem bahawa normal kita tak diberi mean dan juga variance. Kita tak tahu kita punya mu dan juga kita punya sigma squared. Betul? Okey. So sekarang ni kita akan buat proses standardizing. Okey. Pertama, okey. P, okey, saya akan tukar jadi Z lebih besar 25.512 minus dengan mu. Betul? Dengan mean, kan? Bahagikan dengan standard deviation. Inilah proses standardizing. Bersamaan dengan 0.359. Boleh ke? Okay, and then apa yang kita boleh buat? Okay, kita boleh buat gambar raja loceng supaya, wow, baju jadi T nampak? Is, okay, sila berdiri. Berdiri. Diri. Diri. Okay, pusing belakang. Oh, okay, ingat ada nombor. Okay, duduk. Okay. Kita iklan kejap. Okay, so Z greater. Okay, apabila saya lukiskan gambar raja loceng, anak-anak pelajar, walaupun dia tak baca loceng betul, nampaklah bentuk loceng dia. Okay, so kita ada 0 di tengah-tengah, betul? Okay, kalau dia kata Z lebih besar, tetapi probabilitinya adalah 0.3594. Yang mana 0.3594 ni lebih kecil daripada 0.5. Okay, so bermaksud Z ni logik di sebelah kiri ke di sebelah kanan? Lebih besar di sebelah kanan. Sebab anak pelajar kena faham, satu side mewakili 0.5. So kalau dia kata lebih besar daripada Z tu lebih besar adalah 0.3594, bermaksud dia berada di sebelah kanan. Okey, so bermaksud dia akan berada di sebelah sini lah. Okay, ni Z yang kita tak tahu. Dan dia kata Z lebih besar, yang saya lorikkan ni, nilai probabilitinya adalah 0.3594. Boleh ke? Faham tak? Okay. So, bermaksud inilah gambar raja dia. Dan kita perlu cari Z tersebut. Okay, macam mana nak cari Z ni? Kita kena buka buku statistik table. Okay. Sekejap saya kena cari dulu. Mana statistik table saya ni? Okay. Okay, sekarang ni kita nak tahu, memandangkan bacaannya lebih besar guys,
bacaannya lebih besar, bermaksud dalam table memang baca lebih besar kan? Untuk normal, dia tak kisah dia sama dengan ke tak sama dengan kan? So bermaksud kita nak cari apakah nilai Z dengan probabilitinya adalah 0.3594. Bermaksud kita kena cari nilai 0.3594 tu dalam, daripada dalam. Mana? Awak nampak tak? 594. Okey, saya dah nampak saya highlightkan dekat sini. Kat sini betul? 0.3594. Okey, berapa bacaan Z dia? 0.3 tambahkan dengan 0.06, betul? So bermaksud 0.36. Okey. So saya tulis daripada table. From table PZ greater than 0.36 bersamaan dengan 0.3594. Okey. Boleh ke? Okey. So sekarang ni saya dah dapatkan bacaan daripada table. Okey. So bermaksud saya boleh comparekan dia. 25.512 tolak min bahagi standard deviation sama dengan 0.36. Saya comparekan dia. Sebab simbol dah sama kan? Lebih besar. Dan nilai probabilitinya adalah sama 0.3594. So saya akan dapat equation yang pertama. Iaitu 25.512 tolak min bahagikan dengan standard deviation bersamaan dengan 0.36. Okey, untuk cantikkan kita punya equation, saya bawa sigma ni ke sebelah kanan. So dia akan jadi 25.512 minus mu bersamaan dengan 0.36 sigma. So ini adalah equation yang pertama. Ya. Okay, ini baru equation yang pertama. So equation yang kedua ada tak? Sebab kita nak cari dua unknown, mesti ada dua persamaan, betul? So ada maklumat satu lagi yang kita beri, iaitu lebih kecil daripada 16.104 bersamaan dengan 0.0301. Okey, ni saya buat kat sebelah sini lah. Okay, apa bacaan dia tadi? P X less than 16.104 bersamaan dengan 0.0301. Okey. Apa langkah dia untuk dapatkan persamaan yang sama ni? Yang pertama, standardizing. Kita kena buat standardizing dulu. Okay, so tukar kepada bentuk Z. Okay, bila tukar kepada bentuk Z, okay, 16.104 tolakkan dengan mean bahagikan dengan standard deviation. Bersamaan dengan 0.0301. Boleh ke guys? Okey. So, saya kena buat apa ni lepas ni? Kena buat gambar raja loceng. Supaya saya dapat tahu kedudukan Z ni kat sebelah kiri ke, kat sebelah kanan ke, saya kena pantulkan dia ke tak. So, memang kena lukis. Okey. So, saya akan buat gambar raja loceng yang tak seberapa loceng. Okey. 0 sentiasa berada di center. Okey. So, dia kata Z ni lebih kecil daripada nilai Z yang kita tak tahu tu. Tetapi probabilitinya sangat kecil, 0.0301. So, logiknya dia berada di sebelah kiri ke di sebelah kanan? Okay, sebab probability ni sangat kecil, 0.0301. Z lebih kecil. Kalau saya letak Z kat sini, logik ke? Belakang ni, yang belakang ni adalah 0.0301. Tak logik. Okay, kalau tak logik, bermaksud dia berada di sebelah mana? Kiri. Di sebelah kiri, betul? So, Z tu berada di sebelah kiri, bermaksud Z tu adalah negatif. Okay. So, mana probability dia? Z lebih kecil, inilah dia. So, nilainya adalah 0.030. Boleh ke? Okay. Okay. So, kalau saya nak baca dalam table, boleh saya baca direct ke? Okay, kat sini PZ less than negative Z is equal to 0.0301. Betul? Betul ke? Okey, tapi kita tak boleh baca di sebelah kiri sebab dalam table hanya lebih besar saja. Tapi kita boleh menggunakan konsep simetri. So, bila simetri kita pantulkan dia ke sebelah kanan. So, apabila saya pantulkan dia ke sebelah kanan, so dia akan jadi Z yang positif kat sini, betul? So, kat sini pun
mewakili nilai probability yang sama iaitu 0.301. So saya kena cari Z yang sebelah kanan dahulu supaya kita dapat tahu nilai Z dia. Faham ke? Okey. So baca dari table, kita tengok 0.0301 mana? 301. Okey, saya dah jumpa. Awak jumpa tak? Jumpa tak? Okey, saya jumpa dekat sini. Kosong. Okey, berapa dia punya nilai Z dia? 1.8 ditambahkan dengan 0.08. So bermaksud 1.88. Okey. So saya tulis dekat sini from table PZ greater than Z bersamaan sorry. Z kita dah tahu dia kan? Berapa ni? 1.88. 1.88 bersamaan dengan 0.0301. Okey. Tetapi guys, kita punya tadi lebih besar ke lebih kecil? Okey, bermaksud bacaan asal kita adalah PZ less than negative 1.88 bersamaan dengan 0.0301 sebab kita nak Z yang kat sebelah kiri. So Z kat sebelah kiri ni adalah negatif 1.8. Yang positif tadi adalah di sebelah kanan sebab kita nak baca table tadi. Faham tak? Okey. So sekarang ni apabila saya nak comparekan dia, saya kena comparekan yang mana? Yang ni simbol lebih kecil, yang ni pun simbol lebih kecil, betul? So bermaksud 16.104 tolak min bahagi standard deviation bersamaan dengan negatif 1.88. Okay, so kita akan dapat persamaan yang kedua. Okay. Itu, sorry. 16. Mana begini? 16.104 tolak min bahagi standard deviation bersamaan dengan negatif 1.8. Okay. Kalau ada orang bahagian tadi pun, tak apa, kita biar. Belajar lagi penting. Because you are my customer. He is not my customer, dia bos saya. Customer is very important. Okay, so sekarang ni untuk dapatkan second equation, saya akan buat apa? 16.104 tolak min bersamaan dengan negatif 1.88 sigma, betul? So saya dapat equation yang kedua. Okay, so saya dah ada dua equation, betul tak? Apa equation yang pertama, guys? Okay, equation yang pertama tadi yang berwarna purple. Equation yang kedua berwarna hijau. So untuk kita dapatkan salah satu unknown, kita boleh buat persamaan serentak, simultaneous equation. So kamu boleh menggunakan kaedah sama ada substitution ataupun elimination method. So saya lebih suka kaedah penghapusan. Memandangkan kita boleh hapuskan apa? Min dengan min ni, betul? Saya boleh hapuskan min dengan min. Okey, so bermaksud equation 1 saya akan tolakkan dengan equation 2. Okey, bila equation 1 tolak equation 2, okey. So equation 1 tolakkan dengan equation 2. So bermaksud 25.512 minus min is equal to 0.36 sigma. Okey, tolakkan dengan equation yang kedua iaitu 16.104 minus min is equal to negative 0.188 sigma. Okey. So operasinya apa, guys? Tolak. So 25.512 dapat apa? Tolak 16 ni? 9.408. Negatif min tambah min dapat apa? Zero. So tambah 0. 0.36 tolak akan jadi tambah, betul? So 0.36 tambah 1.88 dapat apa? 2.24 sigma, betul? Okay, boleh tak saya dapatkan value of sigma ni? 2.24, sorry. Sigma is equal to 9.408 divided by 2.24. Sebab apa hasilnya? Apa?
4.2. Okey, so saya dah dapat dia punya sigma, iaitu 4.2. Untuk dapatkan mean, macam mana? Saya boleh gunakan any daripada two equation yang kita ada. Sama ada equation 1 ataupun equation 2. So let's say saya menggunakan equation 1, 25.512 minus mean sama dengan 0.36 darab sigma. Sigma tadi kita dah dapat kan? 4.2. So darabkan dengan 4.2. Okey, jadikan mean sebagai subjek. So kamu akan dapat jawapannya 24. Okey. Kita baca balik soalan. Soalan nak apa guys? Mean dan juga variance, bukannya standard deviation. Okey, so bermaksud saya kena kuasa 2 kan kita punya standard deviation. So mean bersamaan dengan 24 dan kita punya variance bersamaan dengan 4.2 kuasa 2 bersamaan dengan 17.64. Okey. Okay, faham tak? Boleh ke guys? Okey. Dah je kan? Tak susah mana pun. Cuma kena faham konsep macam mana nak baca daripada table, macam mana nak cari nilai dia dan sebagainya. Boleh? So, dia sangat penting untuk kamu lukis gambar rajah loceng tu. Untuk kamu tahu. Boleh? Okey? So, kalau boleh kita teruskan lagi pada example yang seterusnya, iaitu example yang ke-6. Okey. Boleh ke nak take 5? Nak take 5? Boleh teruskan? Okay, so example 6, the weight of ball bearings produced by a machine are normally distributed with a mean of 8 gram and standard deviation of 0.5 gram. So ada dua maklumat penting. Diberi mean dia adalah 8 gram dan standard deviationnya adalah 0.5. Okay, boleh ke? So if a ball bearing is randomly picked, find the probability that the weight of the ball bearing is A, B, C and D. Okey, so maklumat yang diberi, kita ada satu berat bola dengan normally distributed. Mean-nya berapa tadi? 8 dan standard deviation-nya adalah 0.5. Tapi kat sini tempat variance kan? So bermaksud 0.5 kuasa 2. Okay. So ni kita punya parameter, variance dan juga mean. Boleh ke? Okay. So sekarang ni anak-anak pelajar sekalian, kita nak mencari probability exactly 7. Exactly 7 iaitu bersamaan dengan apa? 7. Betul? Okay. So bermaksud soalan A kita nak cari Px sama dengan 7. Okay. Memandangkan dia follow normal distribution, bermaksud variable of x mesti ditukar kepada variable of z. So kita tukarkan kepada bentuk z, dia akan jadi apa? P Z sama dengan 7 tolak 8 bahagikan dengan 0.5. Formula dia X minus mean bahagi standard deviation. Mana saya dapat 8 dengan 0.5 ni? Daripada maklumat di atas. Boleh? Okey. Boleh ke? Okey. So berapakah nilainya anak-anak? Negatif 2? Betul? Dah kira? Negatif 1 divided by 0.5 apa? Negatif 2. Okay. PZ bersamaan dengan negatif 2. Tetapi anak pelajar, kita tengok. Kita lukis bell shape. Okay, kita ada 0. Negatif 2 dekat sini. Dia kata sama dengan negatif 2. Ada tak area yang terbentuk? Dia hanya satu garisan saja. Tak ada area yang terbentuk. Bermaksud tiada luas ataupun tiada probability kat situ. 0. Sebab dia satu garis saja. Dia tak ada antara apa-apa. Kan? So tak ada area yang terbentuk. Dia hanya satu garisan saja. Faham ke? Okey, jelas? So bermaksud nilainya 0. Mudah kan? Kan? Okey, next. Kita pergi soalan B. Soalan B adalah more than 9 gram. Bermaksud apakah dia punya bacaan dia guys? More ni ada sama dengan ke tak? So PX
greater than 9. Tapi apa nak dikisahkan? Sebab ni normal. Normal kan continuous. Apa nak kira ada sama dengan tak sama dengan? Sama aja kira dia. Okay, so kita standardize dahulu. Tukar kepada bentuk Z, dia akan jadi apa? 9 tolak 8 bahagikan dengan 0.5. So kamu akan dapat PZ greater than 2. Okay, so apa langkah seterusnya? Gambar Raja Loceng. Okay, 2 berada di sebelah kiri ke di sebelah kanan? So 2 berada di sebelah kanan. Lebih kecil ke lebih besar? Lebih besar. So bermaksud inilah kawasan yang kita nak cari. So PZ greater than 2. Boleh tak saya baca direct daripada table? Okay, boleh. So jom kita baca. Okay, greater than 2. So 2.0 lah kan? So bacaannya ialah 0.0228. Betul? Okay, so saya dapat jawapan dia. Iaitu bersamaan dengan 0.0228. Okay, seterusnya T. Apa dia? Demus. Demus ni apa? Maximum. Betul? Maximum. Paling tinggi. So, paling tinggi berapa ni? 7.5. So, bermaksud Px less than equal to 7.5. So, apa yang saya kena buat? Tukar kepada bentuk Z. So, 7.5 minus 8 divide by 0.5. So, saya akan dapat nilainya bersamaan dengan negatif 1 tu. Negatif 1. Okey. So, seterusnya gambar Raja Loceng. So, negatif 1 berada di sebelah kiri. Lebih kecil. So, mana kawasan yang saya nak cari? Yang kecil ni je. Betul? Boleh tak saya baca direct daripada table? Tak boleh. Saya kena pantulkan dia menggunakan konsep simetri. So, bila saya pantulkan, dia akan pantul ke sebelah kanan. Nilai kat sini pun sah. 1. So, saya kena cari PZ greater than equal to 1. So, apakah nilai 1? Okey ni, 0.158 tu 7. So, dapatlah 0.158 tu 7. Kan? Mudah je. Okey, last D. Buat apa? Di antara 6 to 10. So, 6 to 10. Okey. So, 6 to 10. Okey, kita kira kat sini. Sekejap okey, so di antara 6 to 10 bermaksud X sampai 10, 6 sampai 10, betul? 6 to 10. Okey, so simbol dia macam ni. Okey? Boleh? Okey, so kita kena buat apa? Tukar kepada bentuk Z. Tukar kepada bentuk Z. So kita akan dapat 6 minus 8 divided by 0.5. 10 minus 8 divided by 0.5. So kamu akan dapat dua value of Z pada kiri dan kanan. Iaitu yang pertama akan dapat negatif 4. Yang di sebelah sana 4. Boleh? Okey, langkah seterusnya gambar Raja Loceng. So ada dua belah, satu negatif 4, satu lagi 4. Okey, kawasannya mana? Yang di tengah-tengah ni. So, kita nak cari tu. Okey. So nak cari yang tengah-tengah tu. Total probability apa guys? 1. So 1, saya kena buang kawasan yang mana? Yang di kiri dan yang di kanan. Iaitu 1 tolakkan dengan PZ less than negative 4. Tolakkan dengan PZ greater than 4. Betul? Satu lebih kecil daripada negatif 4. Satu lagi kawasan tu lebih besar daripada 4. Okey. So, untuk yang ni, saya tak ada masalah. Saya boleh baca daripada table sebab dia lebih besar. Tapi untuk yang ni, boleh tak? Tak boleh. Tapi saya boleh gunakan konsep simetri. So, saya pantulkan dia, dia akan jadi apa? So, 1 tolak PZ greater than 4 tolak PZ greater than 4.
So kita baca benda yang sama lah. 4/0 mana? 4/0. Berapa nilainya? 0.00003. Okey. So bermaksud saya akan kira sama dengan 1 tolakkan dengan 2 darab 0.00. Ada berapa kosong Kenapa saya buat 2 darab? Sebab dia benda yang sama kan? Tolak benda yang sama 2 kali kan? So saya nak mudahkan perkiraan saya darab 2 saja. Okey, boleh ke? So the final answer you will get 0.9994. Boleh ke? Okay, boleh Okay. Mudah kan? Okay. So kalau macam tu guys, kita proceed kepada siapa yang tak faham ni? Kenapa darab 2? Ada yang tak faham ke? Sebab dia benda yang sama. Probability yang sama ni. Probability yang sama. 0.03 darabkan 2. Sebab nilai je sama. Okay. So kita lihat pada example yang ke-7. Okay. So it is known from experience that the waiting time X at a certain bank is approximately normally distributed with a mean of 3.7 minutes and a standard deviation of 1.4 minutes. So ada dua maklumat penting dekat sini dia beritahu. Mean ialah 3.7 dan standard deviation kita adalah 1.5. So find the probability that a randomly selected customer has to wait A and B. Okay. So kita keluarkan maklumat terlebih dahulu. So dia kita punya ni follow normal kan? Follow normal dengan parameter mean-nya adalah 3.7 dan variance-nya adalah 1.4 kuasa 2. Okey. Boleh ke? Okey. So soalan yang pertama anak pelajar, dia nak cari apa? Probability. Less than 2. Okey. So less than 2 bermaksud soalan A dia nak Px less than 2. So kita standardize terlebih dahulu bentuk Z. So dia akan jadi 2 tolak 3.7 bahagikan dengan 1.4. Berapa kiraan yang kamu dapat guys? PZ less than negative 1.21. Okay. Okay guys, kalau kamu kira dia ada lebih daripada 2 decimal place, you round off kan kepada 2 decimal place. So jadikan 2. Sebab apa? Sebab apa 2? Sebab dalam table kita hanya boleh baca 2 titik perpuluhan sahaja. Okay. Itu tips dia. Okay. Okay, then kita buat apa? Gambar raja loceng. So ada 0 di tengah-tengah. Negatif 1.21 berada di sebelah kiri. Bermaksud kawasan saya yang di belakang tu. Betul? Okay, boleh tak saya baca direct daripada table? Tak boleh. So saya pantulkan dia ke sebelah kanan. Jadi positif 1.21. So kita akan dapatkan probability yang sama. Iaitu PZ greater than 1.21. Okay. So baca daripada table. 1.21. So ini adalah 1.2. So 0.01 adalah 0.1131. Okay. So jawapannya saya dapat 0.1131. Simple as that. Okay. So B, more than 6 minutes. Okay. More than 6 minutes. So Px greater than 6. So kita standardize terlebih dahulu. So akan jadi 6 tolakkan dengan 3.7 bahagikan dengan 1.4. Okey. Okey, berapa nilai Z kita? 1.64. Boleh tak saya baca direct daripada table? Okey. So kalau kamu nak lebih faham, lukislah. Kosong. So 1.64 ni berada di sebelah kanan. So greater, lebih besar. Bermaksud inilah kawasan dia. Okey, so baca daripada table 1.64. Apa dia dapat? 1.64. Okey ni. Saya bawa ke atas sikit. 0.005 betul? Mana ni? Okey.
0.0505. So itulah dia punya jawapan, iaitu 0.0505. Okey, boleh ke guys setakat ni? Okey. So hari ini kita stop sampai di sini saja dahulu. Kamu boleh buat DIY7 dan exercise. So pada hari esok kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir, iaitu bagaimana daripada binomial kita nak tukar kepada normal. Okey, so bila binomial tukar kepada normal, kita kena buat satu proses yang dinamakan continuity correction. So esok kita akan belajar bagaimana nak buat continuity correction. Apa itu continuity correction? Kalau kamu ingat, masa kamu belajar MAT dahulu, kita ada buat tambah tolak 0.5 tu. Itulah yang dinamakan continuity correction. Apabila bino tukar kepada normal. Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Pembetulan keselanjaran. Okay, see you guys tomorrow morning 8 AM. Okay dah kaki? Okay, dah. Okay, so thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa kepada yang beragama Islam. Okay, bye-bye.